Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun secara atas talian untuk kita sambung perbincangan kita berkaitan dengan kitab yang saya tulis, iaitu Q&A Salat Mudah Lagi Sunnah, yang mana kita insya-Allah hari ini akan sambung pada muka surat yang ke-37, iaitu melewatkan salat Isyak dan salat subuh. Kita akan bermula dengan bab ini, ya. Jadi persoalannya, adakah melewatkan solat Isyak dan solat subuh ini merupakan satu perkara yang dituntut ataupun hanya sekadar dibenarkan sahaja? Bila kita kata lewatkan tu bukanlah maksudnya kita solat setelah waktu dia tamat, tidak. Tetapi yang dimaksudkan dengan melewatkan tu, kita lewatkan tetapi masih di dalam waktu, sebelum keluarnya waktu. Baik. Secara umumnya saya boleh katakan, kebanyakan salat selain daripada subuh dan isyak, para ulama mengatakan diutamakan ataupun diafdalkan untuk kita ni orang Islam, ya, mengawalkan ataupun solat di awal waktu. Ini yang pertama yang kita kena tahu, yang mana saya sebut di situ waktu paling afdal untuk kebanyakan salat secara umumnya adalah pada awal waktu. Daripada Ummu Farwah, dia berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali afdal? Qala as-salatu fi awwali waqtiha. Yang bermaksud, Ummu Farwah dia kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, manakah satu amalan-amalan yang lebih baik, yang paling baik? Maka dalam hadis ni, riwayat ni, hadis ni riwayat Abu Daud, Nabi SAW bersabda dalam riwayat ni, as-salatu fi awwali waqtiha, salat pada awal waktunya. Tetapi riwayat ataupun lafaz as-salatu fi awwali waqtiha tidak disepakati oleh perawi-perawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Yang mana, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, riwayat yang menyebutkan bahawasanya salat di awal waktu ni datang daripada jalur Ali bin Hafs. Dia ni perawi yang okey, tetapi majoriti ulama mengatakan bahawasanya beliau telah melakukan sedikit kesilapan di dalam riwayat ini, yang mana majoriti perawi meriwayatkan dengan lafaz yang berbeza, iaitu as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Bukan salat di awal waktu, salat pada waktu, ya. Maka di sini terdapat percanggahan, saya sebut dalam muka surat 38 tu, terdapat percanggahan pendapat dalam kalangan ulama hadis tentang lafaz salat di awal waktu ini. Ini kerana perawi yang thiqah dan hafiz meriwayatkan dengan lafaz salat pada waktunya. Sebahagian ulama mendaifkan lafaz di awal waktu ni. Antaranya Ad-Daraqutni. Dia mengatakan bahawasanya, ya, riwayat perawi yang menyebutkan salat di awal waktu ni tidak, dia rasa macam tak kukuh, dia kata. Seolah-olah macam perawi ini tidak menghafal dengan betul. Kerana majoriti perawi yang meriwayatkan hadis ni meriwayatkan dengan as-salatu ala waqtiha, salat pada waktu, bukan salat di luar waktu. Dia macam inilah. Mungkin ada sebahagian daripada tuan-tuan dan puan-puan yang tak biasa, ya, mendengar ataupun mendengar perbahasan hadis ni. Saya nak huraikan sikit je, iaitu bila seseorang tok guru, bila seseorang guru hadis membacakan riwayat, anak murid ni ramai dalam kelas. Tapi tak semua anak murid yang mendengar dalam kelas itu adalah anak murid yang cemerlang. Kita guru, kita tahulah kan. Biasa siapa yang jadi cikgu ni dia tahu. Dalam kelas tu ada macam-macam anak murid. Jadi anak murid yang cemerlang ada, anak murid yang biasa-biasa ada, anak murid yang lemah ada. Jadi bila membacakan hadis, berlaku percanggahan bila anak-anak murid ni meriwayatkan daripada guru tersebut. Maka apa yang ulama hadis buat?
ulama hadis akan ambil riwayat-riwayat ni dan akan bandingkan dengan riwayat anak murid yang cemerlang. Mana nak tahu dia cemerlang? Bila dia melazimi gurunya dalam tempoh masa yang lama. Maka dikira cemerlanglah dia tu. Jadi bila tengok ramai anak murid meriwayatkan lafaz yang sama, tiba-tiba ada seorang yang ingatan dia tak berapa nak kuat riwayat dengan lafaz yang berbeza, maka mereka pastinya akan memilih riwayat perawi yang ramai tadi. Kerana ramainya perawi meriwayatkan dengan satu lafaz, dari sudut akalnya akan mengatakan bahawasanya yang ramai jarang ataupun kurang kebarangkalian untuk silap. Jadi begitu ya. Tetapi saya tidak nafikan di sana ada ulama yang menerima riwayat hadis ni kerana menurut mereka hadis ni perawi dia perawi hadis hasan. Maka dia kata lafaz riwayat ini adalah sahih. Ini seperti mana yang disebutkan oleh Ibnul Mulaqin di dalam kitab dia Al-Badrul Munir. Tetapi saya sebut tadi Ad-Daraqutni mengatakan seolah-olah perawi itu mengisyaratkan perawi itu seolah-olah macam tak berapa nak hafal betul. Maka sebab itu disebut saya mempunyai kecenderungan bahawa lafaz yang mahfuz, yakni lafaz yang dipelihara, lafaz yang betul yang Nabi sebut daripada Nabi SAW ialah salat di dalam waktu. Itu lafaz yang betul. Maka Nabi sebut yang betulnya dari sudut penilaian ilmu hadis, yang betul bagi saya lah, sekadar penilaian saya tengok ulama-ulama hadis kata apa, saya merasakan bahawasanya lafaz yang Nabi sebut tu as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Tetapi saya tidak menafikan ada ulama yang mensahihkan lafaz salat di awal waktu. Ini khilaf, masalah khilaf ya, tidak perlu untuk berbantah-bantah. Maka saya menyebutkan di situ walaupun begitu, walaupun kita dah kata Nabi yang betulnya Nabi sebut salat pada waktunya, walau bagaimanapun salat di awal waktu tetap afdal. Kenapa tetap afdal? Kerana bersegera melakukan kebaikan adalah sangat dituntut dalam agama. Jadi kalau kita salat di awal waktu ni, seperti mana kata Ibn Hajar, orang yang salat di awal waktu ni, dia bila dia salat je, dia telah menamakan dirinya tu sebagai orang yang salat. Bila dia menamakan dirinya orang yang salat di awal waktu sampai ke akhir waktu, dia digelar sebagai orang yang salat. Sebaliknya orang yang salat di akhir waktu, selagi mana dia belum salat, orang tak dipanggil dia tu, terutama oleh malaikat lah, tak dipanggil dia tu orang yang salat sehinggalah apabila dia melaksanakan salat. Cuma di sini ada salat yang digalakkan untuk dilewatkan. Tadi saya sebut saya umum lah. Salat-salat secara umum digalakkan untuk dilakukan di awal waktu. Baik. Tetapi ada juga riwayat yang menyebutkan salat ini digalakkan untuk dilewatkan. Iaitu melewatkan salat Isya' sehingga sepertiga malam. Sepertiga malam lah. Maksudnya kita bahagikan malam tu kepada 3 bahagian, kita salat di sepertiga malam tersebut. Pada satu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewatkan salat Isya' sehingga para sahabat berkata, wahai Rasulullah, para wanita dan anak-anak telah tidur. Lalu baginda keluar dan salat bersama mereka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu lawaqtuha laula an asyqa ala ummati. Inilah waktu yang paling tepat, yakni waktu yang afdal untuk salat Isya' jika tidak aku menyusahkan umatku. Jadi maksudnya Nabi nak kata, kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tak nak menyusahkan manusia, sudah pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kita ni untuk melewatkan Isya' sehingga ke sepertiga malam. Jadi benda ni ada di dalam hadis ya. Ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi salat Isya' sepertiga malam. Sehingga ada sahabat kata, anak-anak dah tidur dah ni, baru Nabi sebut perkataan itu. Baik. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengawalkan salat Isya' apabila baginda melihat para sahabat berkumpul awal di masjid. Ada waktu Nabi awalkan salat Isya'. Bila Nabi tengok para sahabat dah berkumpul dekat masjid, bila Nabi tengok para sahabat dah bersedia nak salat, maka Nabi pun mengawalkan salat Isya'. Jabir bin Abdullah berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli wal isya'a ahyana wa ahyana
fa idza ra'ahum mujtama'u ajjal wa idza ra'ahum abta'u akhar. Yang bermaksud Nabi SAW ni salat, dan kadang-kadang Nabi salat Isyak pada waktu sekian dan kadang-kadang salat pada waktu sekian, kata Jabir. Apabila Nabi SAW melihat bilangan jemaah sudah berkumpul di masjid, Nabi akan menyegerakan salat Isyak. Dan apabila Nabi SAW melihat para sahabat lewat berhimpun, maka Nabi SAW akan melewatkan solat Isyak. Hadis ni riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Jabir kata, kadang-kadang Nabi solat awal, kadang-kadang Nabi solat lewat. Dia sepertiga malam. Kenapa? Nabi tengok keadaan makmum. Walaupun Nabi SAW anjurkan untuk kita lewatkan sedikit, tetapi Nabi tetap meraihkan keadaan masyarakat yang berada di Madinah pada ketika itu, yang mana bukan semua orang mampu untuk solat lewat, kerana mungkin esoknya orang ada kerja dan seumpamanya. Jadi hari ini yang dilakukan di Malaysia ni sebab kita nak meraihkan jemaah lah. Kalau kita buat salat Isyak lewat, kita bimbang jemaah tak pergi semayang. Kita bimbang jemaah tidak bersama dengan imam. Mereka akan salat dulu. Jadi oleh kerana itu, masjid-masjid di Malaysia ni salat awal. Salat awal. Salat di awal waktu untuk Isyak. Jadi kita pun, kalaulah kita ni boleh untuk salat berjemaah di masjid sepertiga malam, imam sanggup, makmum pun sanggup, boleh buat. Dan itulah yang afdal. Tapi oleh kerana sekarang tak sanggup, daripada kita salat seorang-seorang sepertiga malam, eloklah kita salat di masjid bersama dengan jemaah, kerana itu juga adalah sunnah Nabi SAW. Maka sebab itu saya kata, cuma kita pada zaman sekarang ini, jika dilewatkan salat Isyak, memang ramai akan tidak hadir ke masjid. Jadi tidak mengapa kita salat Isyak pada awal waktu bersama jemaah yang ramai di masjid, kerana ini hanya melibatkan afdal atau tidak. Malah Nabi SAW melakukan kedua-duanya sekali, yakni awal dan lewat, berdasarkan hadis yang saya telah sebutkan tadi. Baik, itu solat Isyak selesai. Solat subuh macam mana pula? Solat subuh, adakah hadis yang menganjurkan kita untuk lewatkan solat subuh? Di sana ada hadis. Tetapi hadis itu mempunyai tafsiran dalam kalangan ulama. Saya sebut, manakala bagi solat subuh pula terdapat perbezaan pandangan dalam kalangan ulama. Majoriti ulama berpendapat lebih afdal mendirikan solat subuh pada awal waktu. Ini pendapat majoriti. Majoriti kata solat subuh tak ada beza dengan solat lain. Yang dianjurkan untuk lewat ni solat Isyak je. Solat subuh dah awal. Ini berdasarkan riwayat daripada Jabir bin Abdullah, ya, yang mana hadis yang kita baca tadi, Jabir bagi tahu tentang solat Isyak. Ada sambungannya. Jabir kata, was-subha kanu au kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalliha bi ghalas. Hadis riwayat Imam Bukhari, yang mana Jabir radhiyallahu anhuma mengatakan bahawasanya, dan salat subuh ni pula Nabi sallallahu alaihi wasallam salatnya ketika mana keadaan masih gelap, ketika mana hari masih gelap. Hari masih gelap ni maksud Nabi salat di awal waktu. Ini pendapat majoriti ulama. Salat subuh kekal awal waktu. Afdalnya awal waktu, jangan dilewatkan. Manakala dalam mazhab Hanafi, mazhab Hanafi, mereka berpandangan bahawasanya afdal, yakni lebih utama, melewatkan solat subuh pada akhir waktu. Ini berdasarkan riwayat daripada Rafi' bin Khadij, yang mana dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asfiru bil fajr fa innahu a'zamu lil ajr. Cerahkanlah subuhmu, maka sesungguhnya ia itu lebih memberikan banyak pahala kepadamu. Maksud Nabi SAW kata, cerahkan subuh. Cerah ni maksudnya salat di akhir waktu lah. Tapi sebelum waktu keluar lah, jangan salat bila dah matahari terbit pula. Baik. Ulama mazhab Hanafi berkata hadis ni merupakan dalil bagi mereka yang mengatakan salat subuh tu elok dilewatkan. Dan mereka mengatakan hadis Jabir tadi bukan mereka tak tahu. Mereka tahu hadis tu ada. Jabir kata tadi Nabi SAW salat subuh waktu gelap. Hadis ni pula kata Nabi galakkan salat subuh untuk dapat yang afdal, cerahkan subuhmu sedikit. Solat di akhir waktu.
Mereka tahu ada dua hadis ni. Dan mereka mengatakan, dia kata, ulama mazhab Hanafi berkata, hadis Nabi SAW salat subuh waktu gelap tu, menunjukkan bahawasanya salat subuh di waktu gelap tu, waktu awal waktu tu dibenarkan. Tak salah. Cuma yang afdal, akhir. Ini cara mereka faham dalil. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, ni yang kita panggil sebagai cara untuk mengharmonikan, kita kata untuk menyelaraskan riwayat yang bercanggah. Dua-dua riwayat adalah riwayat yang sahih. Dua-dua riwayat sahih. Macam mana cara nak selesaikan? Maka ulama Hanafi cara dia selesaikan begini. Sebab itu kita tengok ada percanggahan pendapat dalam kalangan ulama. Ibn Taymiyah rahimahullah ada menulis satu kitab. Tajuk kitab dia tu Raf'ul Malam, mengangkat celaan an a'immatil a'lam, daripada ulama-ulama yang merupakan tokoh-tokoh yang hebat. Dalam kitab tu Ibn Taymiyah membahaskan kenapa ulama ni berbeza pendapat. Sebahagian daripada kita mungkin menganggap ulama bila berbeza pendapat, maka ulama ni macam nak tolak sunnah. Tidak, bukan begitu semestinya. Kerana ulama-ulama Islam ni tuan-tuan, apabila mereka menilai sesebuah riwayat, melihat sesebuah dalil, mereka tak hanya melihat pada satu dalil secara spesifik. Sebaliknya mereka melihat dalil secara menyeluruh daripada segenap segi. Dia tengok riwayat ni, dia tengok riwayat tu, dia tengok riwayat satu lagi, maka mereka buat keputusan. Dalam nak buat keputusan tu, mereka berbeza pendapat. Sebab itu Ibn Taymiyah kata, di antara sebab ulama-ulama berbeza pendapat ialah dalam masalah ijtihad. Kerana apa? Kerana dalil tidak begitu jelas dalam nak menyelesaikan sesebuah isu. Jelas tu jelas, tetapi masih ada ruang untuk kita panggil sebagai ruang yang kita panggil sebagai ruang interpretation, ruang tafsiran tu masih ada. Jadi oleh kerana ruang tafsiran tu terbuka, maka para ulama menggunakan ruang itu untuk mentafsir dengan tafsiran yang mereka rasa inilah kehendak Allah dan Rasul. Cuma kita sebagai orang awam ni tuan-tuan, apabila melihat ulama-ulama berbeza pendapat, kita ni hanya boleh baca je lah, kan? Kalau ada kemampuan sikit, bolehlah buat penilaian sekadar yang kita mampu. Tapi ilmu alat kena cukup lah. Orang yang tak ada ilmu alat, yang bahasa Arab tak berapa nak faham, maka tidak adalah peluang untuk melakukan tarjihan. Tapi ulama-ulama hari ni, ulama semasa hari ni, mereka buat tarjihan. Tesis-tesis di universiti, mereka buat tarjihan. Tarjihan ni maksudnya, pilih satu-satu pandangan yang mereka rasa terbaik dalam sesuatu masalah. Kalau kita tengok produk-produk perbankan Islam pun sama, campur mazhab. Mereka tengok kalau dalam isu ni berlaku khilaf dalam kalangan ulama, mereka akan pilih mana dalil ulama yang paling kuat untuk mereka pegang dalam sesebuah isu. Baik, Hanafi dianggap macam tu. Dia kata Nabi solat awal tu menunjukkan solat awal tu boleh, tapi afdalnya solat kemudian ataupun solat lewat sikit, sebelum keluar waktu lah. Sebab tu masa saya dengan Datuk Mufti Perlis dulu, Datuk Mufti pernah bawa saya untuk menyertai satu delegasi Kerajaan Negeri Perlis, Jabatan Mufti Perlis. Dia bawa saya kebetulan saya bantu Mufti untuk jadi AJK Fatwa. Jadi dia bawa saya menyertai satu rombongan, yang mana rombongan tu kami pergi ke negeri Uzbekistan. Uzbekistan ni tuan-tuan negara orang Islam, dan majoriti penduduk di situ adalah bermazhab Hanafi. Jadi bila kami bangun solat subuh, masa tu aku tak silap saya di Bukhara. Kami pergi melawat Bukhara, dibawa kami pergi merawat Bukhara. Bila sampai di Bukhara tu, bila nak solat subuh, kami sampai awal solat subuh. Bila azan kami datang masjid, solat 2 rakaat qabliyah. Lepas tu kami tunggu sambil baca Quran tu, tunggu. Daripada gelap tu sampai dekat-dekat nak cerah, sampai rasa matahari nak terbit dah ni. Sampai saya pun tengok kawan-kawan yang bersama dalam delegasi, tengok Datuk Mufti, nampak macam tak keluar imam ni, macam mana ni? Nak solat dulu ke macam mana? Dia kata nanti dulu. Tengok-tengok imam keluar. Rupanya apa? Rupanya mereka ni Hanafi. Hanafi memang mengatakan afdal untuk dilewatkan sedikit solat subuh. Okey, itu pendapat mereka lah. Baik.
Sedangkan majoriti ulama mengatakan bahawasanya afdal salat subuh pada awal waktu. Majoriti kata awal waktulah afdal untuk subuh ni, ya. Majoriti ulama berbeza pendapat dalam memahami hadis solat subuh ketika fajar sudah terang. Hadis yang Hanafi pakai untuk kata solat subuh tu elok cerah, majoriti ulama pun tahu hadis tu. Cuma mereka faham dengan cara yang selain daripada cara ulama mazhab Hanafi. Mereka faham macam mana? Majoriti ulama ada dua kumpulan dalam nak memahami dalil mazhab yang dipegang oleh mazhab Hanafi. Sebahagian mereka mengatakan maksud hadis itu ialah jangan solat subuh melainkan sudah jelas fajar. Maksud jangan solat subuh sebelum waktu. Sebab tu Nabi kata asfiru bil fajr. Hendaklah kamu cerahkan fajar. Maksudnya jangan salat sebelum kamu betul-betul pastikan fajar telah cerah, fajar telah muncul. Kalau tak, kamu solat kamu tak sah. Ni sebahagian ulama. Tapi wallahu a'lam, saya nampak tafsiran ni macam kurang tepat sikit. Kenapa tuan-tuan? Kerana konteksnya tak sama seperti mana yang mereka takwil. Kerana yang penting tuan-tuan, selain daripada memahami riwayat ataupun dalil secara literal, kena tengok juga konteks. Kena tengok konteks sesebuah hadis ataupun ayat Quran tu. Itu sangat penting. Kerana kita bukan hanya jumut kepada teks, kita juga mesti melihat kepada konteks. Bila Nabi SAW kata, cerahkan fajarmu kerana ia lebih banyak memberikan pahala, lebih besar pahala. Kalau yang dimaksudkan oleh Nabi itu cerahkan fajar tu maksud solatlah pada waktu, jangan solat sebelum waktu, Nabi takkan kata di ujung tu sesungguhnya dia lebih besar pahala. Bila Nabi SAW kata ia lebih besar pahala, dah tentu orang yang salat dalam keadaan fajar belum cerah itu pahala ada tapi tak besar. Kerana Nabi kata cerahkan fajar kerana ia lebih besar pahala. Maksudnya secara mukhalafah. Dalam usul fiqh kita panggil mafhumul mukhalafah. Mafhum mukhalafah maksudnya pemahaman yang sebaliknya. Pemahaman sebaliknya, kalau orang tu solat sebelum fajar cerah, dapat pahala walaupun tak besar. Jadi, oleh kerana tafsiran ni nampak macam tak selari dengan konteks hadis ni, maka saya rasa tafsiran ni agak kurang tepat sikit. Maka sebab itu saya kata, tetapi takwilan ni kurang tepat. Kerana hadis itu mengatakan cerahkan subuh kerana ia lebih besar pahala. Jika takwilan ni diterima, ia bermakna salat sebelum fajar terbit juga berpahala. Kalau betul lah tafsiran ni, dah tentulah salat sebelum fajar pun ada pahala. Solat subuh sebelum fajar mana sah, mana ada pahala kan? Cuma pahalanya kurang. Ini tidak benar kerana solat sebelum fajar terbit adalah tidak sah. Bila tak sah mana ada pahala? Itu tafsiran kurang tepat. Tafsiran yang kedua ni saya rasa tepatlah, iaitu sebahagian mereka berkata ia menunjukkan salat subuh pada awal waktu. Tetapi lewat diselesaikan. Bila Nabi kata asfiru bil fajr, cerahkan subuhmu, maksud salat di awal waktu dan panjangkan bacaannya, kalau boleh bagi salam waktu dah cerah sikit. Kerana kalau kita tengok dalam hadis-hadis Nabi SAW, Nabi juga membaca di dalam solat subuh ni bacaan yang sedikit panjang. Jadi tafsiran ni bagi saya kenalah. Maka maksudnya panjangkan bacaan dalam solat subuh. Ada satu riwayat mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca antara 60 ke 100 ayat dalam solat subuh. Jadi maksudnya bila Nabi baca 60 ke 100 ayat tu menunjukkan solat subuh Nabi tu agak panjanglah. Sebab solat subuh kan ada 2 rakaat. Kan? Jadi panjang. Daripada Abi Barzah Al-Aslami katanya, kana Rasulullah SAW yaqra'u fil fajr ma baina 60 ila al-mi'ati ayah. Hadis riwayat Muslim. Kata Abu Barzah, Nabi SAW salat subuh dan membaca di dalam salat subuh itu antara 60 ke 100 ayat. Dalam riwayat yang lain, Abu Barzah Al-Aslami berkata, apabila ditanya bagaimana salat fardu Rasulullah SAW, dia mengatakan wa kana yanfatilu min salatil ghada hina ya'rifu ar-rajul jalisahu wa yaqra'u bi-60 ila al-mi'ah. Hadis riwayat Bukhari. Abu Barzah kata Rasulullah ni bila dia selesai solat subuh, ketika mana salah seorang daripada kami dah kenal dah orang sebelah. Sebab zaman dulu tak ada lampu terang macam kita.
yang ada cuma mungkin pelita saja dalam masjid. Jadi bila masuk dalam masjid waktu subuh tu tak kenal. Bila habis salat, Nabi bagi salam, orang sebelah kenal. Orang sebelah kenal orang sebelah dia. Bila bagi salam tu nampak kenal. Sebab dah cerah. So Nabi SAW salat dalam keadaan bacaannya tu panjang sehingga apabila Nabi selesai salat, hari telah menjadi sedikit cerah. Ya, baginda membaca 60 ke 100 ayat. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Dalam hadis ni, sahabat yang salat subuh bersama Nabi SAW sudah dapat melihat dan mengenal sahabat di sisinya setelah memberi salam. Maksudnya apa? Maksudnya suasana dah cerah lah. Dan maksudnya apa? Maksudnya waktu awal mula subuh tu, mula salat subuh tu, mereka tak kenal lagi, tak nampak jelas lagi orang sebelah. Bila bagi salam baru nampak. Itu mafhum mukhalafah. Secara sebaliknya kita faham begitu. Baik. Kerana zaman dulu tak ada lampu lah. Ini menunjukkan Nabi SAW baca panjang dalam solat subuh. Baik. Kita pergi kepada perbahasan yang berikutnya, iaitu kedudukan makmum yang afdal. Mana yang paling afdal makmum ni? Nak duduk kat mana? Okey. Kedudukan saf paling afdal adalah yang paling hampir dengan imam, sama ada di sebelah kanan ataupun kiri, tak kira. Yang paling penting dia duduk, dia berdiri dekat dengan imam, sama ada belah kanan ataupun belah kiri. Walaupun ada sebahagian kata belah kanan, macam mana jauh pun tak apa belah kanan, tetapi yang tepatnya dekat dengan imam, sama ada kanan atau kiri. Dalam kitab Riyadhus Salihin ada disebutkan hadis daripada Abdullah bin Mas'ud. Dia berkata Rasulullah SAW menyebutkan, liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha thumma alladhina yalunahum thalatha wa iyyakum wa haisyatil aswaq atau kama qala. Maksud Nabi SAW, maksudnya Nabi SAW bersabda, hadis riwayat Muslim, orang-orang yang mempunyai pengetahuan, orang yang cerdik dan orang yang berakal, maksud orang yang bijak, hendaklah mengiring aku ataupun berada dekat dengan aku di dalam saf. Kemudian orang yang selepas mereka dan selepas mereka. 3 kali Nabi sebut. Maksudnya Nabi kata, hendaklah orang yang dekat dengan imam tu orang yang ada akal yang baik, orang yang pandai. Orang yang pandai sebab dia boleh tegur imam kalau imam tersilap, dia boleh ganti imam kalau imam terbatal wuduk dan seumpamanya. Wa iyyakum wa haisyatil aswaq, dan hati-hati kamu, jangan kamu buat bising seperti mana bisingnya orang-orang yang berada di pasar. Jangan bising macam bising pasar. Okey, Nabi SAW tak bagi bising lah waktu kita salat. Manakala riwayat yang mengatakan afdal di sebelah kanan imam tu, ada hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufuf. Yang bermaksud sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat ke atas orang yang berada di sebelah kanan saf. Ada riwayat, tetapi riwayat ni ulama berbeza pendapat tentang statusnya. Al-Munziri dan Ibn Hajar mengatakan ia hasan, manakala Al-Baihaqi, Al-Albani dan Arnaud mengatakan sanadnya hasan, tetapi berlaku kesilapan dalam nukilan teks hadis ni. Yang mana riwayat yang betul bagi riwayat ni, ataupun riwayat lafaz yang betul bagi hadis ni bukan mayamini sufuf, tetapi lafaz yang betul, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala alladhina yasiluna sufuf. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat ke atas orang yang menyambungkan saf, orang yang merapatkan saf. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, ya. Hadis ni secara umumnya bagi tahu kat kita tentang kelebihan dan kepentingan untuk merapatkan saf. Dan semalam kemarin berlakunya satu dialog antara saya dengan seorang ustaz, Ustaz Muhib Khawli, seorang berbangsa Arab yang lama dah duduk di Malaysia, saudara kita. Saya berdialog dengan dia dalam isu penjarakan saf. Mungkin ada sebahagian daripada tuan-tuan dan puan-puan pun telah tonton dialog itu. Cuma saya nak beritahu bahawasanya hukum agama yang asal adalah merapatkan saf. Ini dalil yang sangat jelas. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ni, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala man yasilus sufuf. Sesungguhnya Allah dan malaikat sentiasa berselawat ke atas orang yang merapatkan saf.
Ini benda yang sangat-sangat penting dalam salat. Bahkan saya lama dah memperjuangkan rapat saf. Tetapi kita berada dalam keadaan wabak sekarang ini, yang mana tidak dibenarkan kita ni, ataupun untuk menjadikan kita terlepas daripada wabak adalah kita mesti ada physical distancing, iaitu penjarakan fizikal. Paling kurang kena duduk 1 meter. Oleh kerana itulah tuan-tuan dan puan-puan, maka di Malaysia ni, bahkan seluruh dunia mengatakan pada waktu sekarang ini perlu untuk dijarakkan sedikit. Ada jugalah yang tak bersetuju. Kita juga tuan-tuan, siapa yang tak sedih bila tengok masjid jarak-jarak ni? Sedih. Sebab saya dulu perjuangkan juga. Saya sampai kena marah lah masa di masjid dulu. Saya ingat bila saya pergi solat tarawih, saya tengok orang sebelah saya tak rapat. Pakcik lah, dia rendah sikit pada saya. Saya pun peluk pakcik tu, saya rapatkan dengan badan saya. Saya kata, pakcik, rapat sikit pakcik. Jauh sangat tu, kan? Jadi kan biasa orang Melayu, kadang dia rasa bila rapat-rapat dia rasa panas sikit kot, kan? Jadi saya peluk dia, saya peluk, saya kata, pakcik, rapat lah, kan? Dia tengok saya, tuan-tuan. Bila saya peluk dia tu, dia tengok saya macam tu. Dia macam tak puas hati, kan? Lepas tu dia terus pergi, keluar daripada saf, dia solat kat belakang. Maksudnya dia tak nak rapat dengan saya lah. Tapi sekarang ini keadaan sudah berbeza. Kita berada dalam situasi yang kita tak pernah hadapi sebelum ini. Dan nyawa manusia lebih utama daripada merapatkan saf. Dalam agama ni ada pertimbangan yang banyak untuk dilakukan. Walaupun sebahagian mungkin memandang kepada literal, tetapi agama ni dia satu-satu agama yang sangat meraihkan jiwa dan nyawa manusia. Walaupun Islam suruh kita menutup aurat, itu tidak dinafikan, wajib menutup aurat. Tetapi apabila berlaku keadaan dan situasi yang boleh mengancam nyawa, maka seseorang itu dibenarkan untuk membuka auratnya supaya mendapat rawatan daripada doktor. Orang yang pergi bedah, dia dedahkan aurat dia. Bila doktor operation dia, bila doktor bedah dia, maka dia buka aurat dia. Kenapa dibenarkan? Kerana menjaga aurat termasuk, walaupun wajib, tetapi dia termasuk dalam tahsiniyat. Perkara yang disyariatkan untuk menampakkan Islam itu indah. Hukum ni dia ada 3 kategori, tuan-tuan. Ada yang dipanggil sebagai daruriyat. Daruriyat ni benda yang kalau kita tak laksanakan, manusia tak boleh hidup, agama akan binasa, akal akan binasa, harta akan binasa, anak-anak akan binasa. Maka sebab itu Islam mensyariatkan jihad. Kenapa syariatkan jihad? Supaya agama dapat dipelihara. Islam mengharamkan pembunuhan manusia tanpa ada orang kata apa alasan yang hak. Maka Islam mensyariatkan pengharaman pembunuhan manusia. Kenapa? Kerana nak jaga nyawa. Islam mengharamkan arak kerana nak menjaga akal fikiran. Islam mengharamkan zina kerana nak jaga nasab. Dan begitulah seumpamanya. Ini daruriyat dipanggil. Kalau tak ada, 5 benda ni akan binasa. Mesti diamalkan benda ni supaya terpelihara. 5 maqasidus syariah ataupun daruriyatul khams, benda yang dipanggil sebagai daruriyat. Ada satu lagi yang dipanggil sebagai hajiat. Hajiat ni disyariatkan hukum-hukum dalam Islam supaya dapat memudahkan hidup manusia. Kalau tak ada benda ni ataupun kalau tak buat, manusia tak mati. Agama tak hilang, tapi sukar nak hidup. Contohnya, Islam membenarkan kita berpuasa. Puasa ni daruriyat. Maksudnya Allah mensyariatkan puasa supaya agama itu tertegak. Tetapi dalam keadaan musafir, Islam membenarkan orang musafir ni berbuka. Sebab apa? Sebab kalau tak benar berbuka, mungkin manusia tak mati, tapi sukar hidup dia. Panjang sangat perjalanan dia. Maka mungkin dia penat. Maka Islam orang kata apa? Membenarkan buka puasa bagi orang yang bermusafir. Adakah agama hilang bila dia buka? Bila dia buka puasa dalam musafir, adakah agama dia runtuh? Tak, agama tak runtuh sebab dia kena qada. Dia kena qada. Jadi, hajiat disyariatkan untuk memudahkan kehidupan manusia. Dan ada satu lagi yang dipanggil sebagai tahsiniyat. Tahsiniyat ialah hukum hakam yang disyariatkan untuk memperindahkan kehidupan manusia sebagai seorang Muslim. Maka disyariatkan hukum menutup aurat. Wajib, tapi tahsiniyat. Menutup aurat tahsiniyat. Merapatkan saf tahsiniyat.
kemudian makan dengan tangan kanan, tahsiniyat. Tapi apabila bertembung di antara ketiga-tiga benda ni, kita berada dalam satu situasi yang mana kita tak boleh nak amal semua. Kalau situasi itu boleh nak amal semua, kita amal semua. Tapi bila mana kita amal yang ni hilang yang tu, amal yang tu hilang yang ni, maka kita kena pilih. Di sanalah ahli fatwa ni duk menimbang. Mana satu yang nak diutamakan? Maka para ulama kata, kalau bertembung di antara daruriyat dengan hajiat dengan tahsiniat, maka dahulukan daruriyat. Kalau daruriyat telah terlaksana, dahulukan juga hajiat. Tahsiniat ni last sekali. So, dalam isu COVID ni, tuan-tuan, kita melihat bahawasanya rapat ni boleh menyebabkan orang dijangkiti. Mungkin ada yang kata, alah ustaz, kan kita masuk kita dah tembak suhu. 3 kali tembak kat dahi saya ni suhu. Kan? Dah orang kata apa? Dah pakai mask. Tapi sebenarnya orang yang tembak suhu ni walaupun mungkin suhu dia tak naik, tapi mungkin dia pembawa. Kerana kadang-kadang simptom COVID ni muncul lepas 5 hari. Kan? Jadi sebab itu kita tengok kadang-kadang ada orang dia kata dia sihat je. Rupanya dia positif. Jadi sebab itu kita jarakkan. Kita ambil suhu, yang mana yang demam tak boleh masuk, tapi yang sihat ni kita masih kata pakai pelitup muka, kemudian jarakkan sedikit dan pakai sejadah sendiri. Supaya kalau dia batuk ke, dia bersin ke, mungkin 70% daripada air liur dia tu, droplet dia simpan kat dalam dia punya mask tu. 30% akan berterbangan. Jadi kalau jarakkan, air liur dia tu tak kenalah pada orang sebelah. Air liur dia tak kenalah pada orang. Itu sebenarnya asas kepada kenapa dianjurkan untuk dijarakkan. Tak ada siapa di kalangan ahli fatwa ni yang suka dengan benda ni, tetapi kita terpaksa kerana kita berdepan dengan situasi membahayakan nyawa manusia. Jadi jangan selfish lah. Jangan penting diri sampai tak peduli bahaya tak bahaya. Main rapat saja walaupun ia membahayakan. Kita pun tak suka kalau kata apa, adik-beradik kita, ahli keluarga kita, orang yang sakit, orang yang rasa dia sihat tapi sebenarnya dia bawa virus tapi duduk dekat-dekat dengan ayah kita. Cuba kita bayangkan. Ayah kita dah lah ada kencing manis. Kalau kena memang bahaya. Jadi berpada-padalah. Kerana hukum hakam ni ada dia punya disiplin. Wajib tu pun ada tingkatan dia. Wajib tu pun ada banyak jenis. Ada wajib mudayyak, ada wajib muwassa', ada wajib, ada fardu kifayah, ada fardu ain. Jadi kena belajar ilmu usul fiqh. Baru betul nak memahami dalil, kena fahami kaedah ataupun ilmu usul fiqh. Walaupun ada orang kata, dulu ustaz tak pakai usul fiqh. Tak pernah tuan-tuan, saya tak pernah kata, demi Allah saya tak pernah kata jangan belajar usul fiqh. Bahkan saya daripada kuliah fiqh dan usul masa degree. Saya daripada kuliah fiqh dan usul, maksud daripada kuliah fiqh. Kena belajar ilmu usul fiqh. Daripada dulu lagi saya dah sebut, mesti belajar ilmu usul fiqh. Kalau tak, kita tak akan faham kenapa ulama kata macam ni, kenapa ulama kata macam tu. Kenapa ulama kata yang ni sunat, tak kata wajib, sedangkan Nabi suruh. Oh, bila kita tengok, oh patutlah Nabi kata sunat sebab di sana ada petunjuk yang menunjukkan ia hanya sekadar sunat. Arahan memang asalnya wajib, tetapi apabila ada petunjuk yang menunjukkan ia bukan satu tuntutan yang mesti, maka ia menjadi sunat. Itu panjanglah perbahasannya nanti ya. Baik. Maksudnya orang-orang yang mendapat selawat daripada Allah dan malaikat ialah orang yang menyambungkan dan merapatkan saf. Ini asal, hukum asal, no problem. Mungkin ada kalangan kita yang kata, "Alah ustaz, sampai bila kita nak solat jarak-jarak ni ustaz?" Saya kata saya pun tak tahu. Kerana kita pun tak tahu abak ni nak berhenti bila. Sekarang kita pilih tuan-tuan. Sama ada nak pergi dalam keadaan rapat, kemudian bila ada jangkitan tutup masjid, ramai orang kena, masjid tak buka-buka, ataupun kita pergi dalam keadaan masjid terbuka sentiasa, tapi kita salat jarak-jarak sikit. Kita pilih, nak yang mana satu? Dan masjid kena jadi tempat yang selamat untuk semua orang. Jangan jadikan masjid ni tempat yang orang takut nak pergi. Nak pergi masjid bukan rasa macam nak pergi masuk rumah hantu. Jangan. Masjid kena jadi tempat yang selamat. Ya, man dakhala Masjidil Haram fa huwa amin. Siapa yang masuk Masjid Haram, Nabi kata dia selamat. Maka masjid sepatutnya menjadi tempat yang selamat untuk orang masuk. Baik. Kesimpulannya, kedudukan saf paling afdal adalah yang paling dekat dengan imam. Ini juga merupakan pendapat Imam Malik.
Mazhab Maliki dia kata yang paling dekat dengan imam, tak kira belah kanan atau belah kiri. Jika kita ke masjid dan ingin masuk solat berjamaah, lihat terlebih dahulu sama ada sebelah kiri atau kanan yang lebih dekat dengan imam. Jika imam lebih dekat di sebelah kiri, maka yang afdal kita salat di sebelah kiri sebab paling dekat. Ini kerana jika sebelah kanan lebih afdal, sudah tentu di sebelah kiri imam akan kosong. Maksudnya kalau kita semua berebut duk belah kanan, belah kiri tak ada orang lah. Semua pergi belah kanan je. Maka saf akan menjadi tidak seimbang. Sedangkan ada riwayat, ya. Sedangkan ada riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, wasitul imam wasuddul khalal. Tengahkan imam, jadikan imam tu di tengah-tengah dan penuhkan ruang-ruang kosong yang ada di tengah-tengah saf. Hadis ni dhaif, riwayat Abu Daud. Hadis ni dhaif kerana ada perawi dia yang tak dikenali dalam sanad tu. Tetapi secara praktikalnya, walaupun hadis tu secara lafaznya dhaif, tapi hadis ni diamalkan secara praktikal daripada zaman berzaman. Sebab itu kita masuk dalam masjid, tempat imam mesti tengah-tengah, tengah-tengah saf. Tak pernah lagi lah saya masuk dalam masjid, di mana pun saya pergi, dalam negara ni dan luar negara ni sekadar yang saya pergi, tak pernah tengok bila masuk masjid, tempat imam belah kanan sekali. Sedangkan imam mesti biasanya berada di tengah-tengah. Itu amalan yang diamalkan sepanjang zaman. Tapi bukanlah bermakna itu menjadi rukun, tak juga. Kadang-kadang ada orang dia masuk dalam masjid, dia tengok imam tu dia masbuk, dia pun ikut belakang imam, lama-lama saf jadi panjang. Tapi oleh kerana dia tu sendiri masbuk, dia berada di belah kanan saf, makmum dia tu panjang, lebih panjang belah kiri daripada belah kanan. Solat tak jadi batal lah. Solat still sah lagi. Cuma amalan yang biasanya begitu, iaitu amalan yang turun-temurun daripada Nabi SAW berada di tengah-tengah. Imam berada di tengah-tengah. Itu yang asal. Namun tidak dinafikan ada sebahagian sahabat yang suka solat di sebelah kanan imam, iaitu Nabi. Dia suka di sebelah kanan Nabi. Sebab apa? Sebab mereka kata kalau lepas Nabi salat, Nabi akan pusing ke belah kanan. Nabi akan nampak kami. Tapi itu hanyalah pilihan peribadi. Ini adalah pilihan peribadi kerana mereka suka dilihat oleh Nabi SAW dan mereka juga suka melihat wajah baginda. Daripada Al-Bara, dia berkata, Bara bin Azib, kunna idza sallaina khalfa Rasulillah SAW ahbabna an nakuna an yaminih yuqbilu alaina biwajhihi. Qala fasami'tuhu yaqul rabbi qini 'adzabaka yawma tab'atsu aw tajma'u ibadak. Kata Bara bin Azib, hadis riwayat Muslim. Bara kata, kami ni dulu ketika mana kami solat di belakang Nabi, kami suka untuk berada di kanan Nabi supaya Nabi ni boleh berpaling kepada kami dengan wajahnya. Dan aku mendengar Nabi SAW membaca doa. Apa dia? Rabbi qini 'adzabak yauma tab'atsu aw tajma' ibadak. Wahai Tuhan, selamatkan aku daripada azab Engkau pada hari Engkau mengutuskan ataupun menghimpunkan hamba-hambamu di hari kiamat nanti. So, kita buat dah dapat dah satu orang kata apa? Ketetapan yang paling afdalnya adalah yang paling dekat dengan imam. Baik. Antara saf kedua di belah kanan dengan saf pertama di belah kiri, mana afdal? Itu soalan berikutnya. Saf, kita masuk dalam masjid, tengok saf ada kosong. Kan? Belah kiri imam, ya. Saf pertama. Belah kanan imam saf kedua. Mana nak masuk? Okey. Sudah tentulah saf pertama tu yang paling afdal sekali. Kerana apa? Walaupun dia belah kiri. Ini kerana saf pertama mempunyai hadis khusus mengenai kelebihannya. Antaranya ialah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nas ma fin nida was saffil awal, thumma lam yajidu illa ayyastahimu alaihi lastahamu alaihi." Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, hadis riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kalaulah manusia ni tahu apa yang berada di dalam seruan dan saf awal, azan, kelebihan azan dan saf awal, kemudian mereka tak dapat keputusan, mereka berebut-rebut
nak dapatkan kelebihan azan dan duduk di saf pertama tu, melainkan tak ada ruang, tak ada keputusan nak dapat siapa yang nak dapat dulu, melainkan mereka ambil undi. Dah tentu mereka akan ambil undi. Maksudnya Nabi nak kata, orang kalau dia tahu kelebihan azan dan kelebihan untuk duduk di saf pertama ni, mereka akan undi. Tapi kadang-kadang kita tak heran pun sebab kita mungkin tak nampak kelebihan tu. Baik, dalam riwayat lain oleh Abu Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik, yang bermaksud hadis riwayat Muslim, sebaik-baik saf bagi lelaki ialah yang paling depan. Dan yang paling depan ni seburuk-buruk saf lelaki yang paling baik yang paling depan. Yang kurang baik saf belakang lah. Yang mana orang perempuan pula saf akhir tu yang paling baik, manakala yang paling depan tu saf yang kurang baik baginya. Okey. Kemudian kita pergi kepada perbahasan yang berikutnya, tuan-tuan ya. Perbahasan yang berikutnya, adakah lafaz niat dalam solat ni wajib? Okey. Ni. Perbahasan ni perbahasan yang biasa orang tanyalah, lafaz niat. Bahkan masa kuliah kita yang pertama pun ada orang tanya. Ya. Kemudian saya tangguhkan kerana kita memang nak masuk bab ni, iaitu bab lafaz niat. Sebelum kita nak masuk tentang lafaz niat, tuan-tuan, kita kena tahu bahawasanya ulama tidak ada sepakat, tidak ada khilaf, tidak ada bantahan. Mereka bersepakat mengatakan bahawasanya niat adalah perkara yang diperlukan di dalam solat. Kalau orang tu dia tak niat, solat dia tak sah. Kalau orang tu dia niat untuk solat qabliyah, subuh, dia angkat takbir Allahu Akbar, masa dia angkat tu, dia niat, dia tujuan dia memang nak qabliyah subuh. Lepas tu dia bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Timbul rasa malas tu nak solat subuh ni. Yang tadi tu solat subuh lah, itu pun 2 rakaat dah. Tak boleh. Kerana masa dia angkat takbir tadi, dia angkat untuk solat qabliyah, bukan solat subuh. Nak menjadikan sesebuah salat itu sah, waktu dia angkat takbir tu dia dah tahu dah dia nak solat apa. Kalau dia tak niat untuk solat subuh, masa dia angkat takbir, dia tak dikira sebagai orang yang solat subuh. Baik. Ulama sepakat bahawa niat untuk solat adalah wajib. Tempat niat adalah dalam hati. Perkara ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan tu adalah dengan niat. Ya. Niat bukan hanya untuk ibadat khusus, tetapi untuk setiap amalan secara umum. Contohnya hadir ke kuliah kerana Allah, atau mencari rezeki yang halal kerana Allah. Semua niat ni ada. Manusia yang normal, dia nak buat apa pun, niat ada dalam hati dia. Niat ada dalam hati. Sebab itu ibadat pun kena ada lah. Masa angkat takbir tu dia kena tahu dia nak buat apa. Baik. Niat bukan hanya untuk ibadat khusus, untuk semua. Baik. Dalam bab lafaz niat, niat dengan lafaz niat beza, tuan-tuan. Lafaz niat lain, niat lain. Kita kena bezakan di antara dua ni. Yang disepakati oleh para ulama, adalah niat. Niat tu mesti ada. Apa tu niat? Dalam hati. Cuma saya kena bagi tahu jugalah, bukan semestinya niat tu perkataan yang disusun dalam jiwa satu-satu. Sebab kadang-kadang ada orang dia salah faham bab ni. Contohnya macam dia bangun untuk puasa, untuk sahur, dia nak puasa ni, dia bangun. Dia dah bangun sahur, lepas tu dia tidur balik. Sebelum subuh dia tertidur. Ngantuk sangat tidur. Lepas tu dia bangun-bangun lepas subuh. Ya Allah, dia kata, aku lupa nak niat. Ada orang tanya saya soalan tu, dia kata, Ustaz, sah tak saya ni Ustaz? Sebab apa saya lupa nak niat? Saya pun tengok dia, saya kata ni orang baik, ni takkan tak ada niat nak puasa. Saya tanya macam mana Haji boleh lupa niat pula? Dia kata, pagi tadi saya sahur awal sikit, saya tertidur Ustaz sebelum subuh. Lepas tu saya lupa nak niat sampai bangun tu dah subuh dah. Macam mana Ustaz? Apa ni saya punya puasa sah tak? Saya kata, Haji, takkanlah Haji tak ada niat. Bangun sahur tu nak buat apa sebenarnya? Haji bangun sahur dah tadi. Bangunlah Ustaz, tapi awal sikit. Dah Haji bangun sahur untuk apa? Bangun sahur untuk puasa lah. Tapi tak ada niat nak puasa. Dia dah confused. Sebenarnya orang yang bangun sahur tu dah ada niat nak puasa. Kalau orang tanya, Haji, kenapa makan bagi-bagi ni? Saya nak sahur. Sahur untuk apa, Haji?
Dia pun kata untuk puasa lah ustaz. Maksudnya niat dah ada. Puasa apa? Puasa Ramadan lah ustaz. Tu dah ada niat lah tu. Orang tu dah ada niat dalam jiwa dia. Yang tak ada niat ni orang yang memang tak nak puasa daripada awal. Bila orang tanya, yang esok Ramadan ni nak puasa tak? Esok Ramadan ni? Ramadan lah. Nak puasa tak? Nanti luar kot. Saya tak buat keputusan ni. Dia pun duduk sejam, duduk fikir. Nak puasa ke tak Nak puasa ke tak Nak puasa ke tak Tak buat keputusan sampai subuh masuk. Dan orang ni tak ada niat. Ataupun dia kata, saya sebenarnya tak buat keputusan lagi nak puasa Ramadan ke tak. Saya nak istikharah dulu. Apa nak istikharah? Tak payah istikharah lah puasa. Puasa wajib ni tak payah istikharah. Jadi benda ni kena fahami betul-betul. Ya, fahami betul-betul. Niat bukan sesuatu yang disusun perkataan dalam jiwa dan bukan juga lafaz niat. Niat adalah sesuatu yang terbuku dalam jiwa setiap insan. Dia nak buat apa? Masa dia angkat takbir tu dia nak buat apa? Dan itulah niat. Baik. Cuma dalam masalah lafaz niat, lafaz niat salat ni para ulama berbeza pendapat. Ni khilaf dalam kalangan ulama. Ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, sebahagian ulama Hambali dan Hanafi mengatakan lafaz niat ni dituntut, digalakkan kerana membantu menghadirkan niat di dalam diri dan dikiaskan daripada lafaz niat haji. Mereka tengok, mereka kata lafaz niat ni dituntut, dia kata bagus kalau buat. Sebab apa? Sebab Nabi masa ihram pun Nabi lafaz. Jadi kita kiaslah dalam semua perkara. Okey, itu pendapat Hanafi, sebahagian Hambali dan juga ulama mazhab Syafi'i. Manakala sebahagian ulama dalam mazhab Maliki dan juga sebahagian ulama dalam Hambali, antaranya Ibn Taymiyah lah, dia mengatakan lafaz niat dalam salat tidak disunatkan kerana tidak ada contoh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam melafazkan niat kecuali dengan niat ihram saja. Kenapa mereka tak guna kias? Mereka kata susah sikit nak guna kias dalam masalah ni. Kerana apa? Kerana kalaulah lafaz niat dalam salat itu ada, sudah pastinya ada riwayat yang banyak daripada sahabat Nabi SAW yang menceritakan benda ni. Kerana Nabi SAW dalam bab haji yang Nabi tak buat sering macam Nabi buat salat pun ada riwayat yang menunjukkan Nabi melafazkan. Kan Nabi solat dengan sahabat kan tiap hari. Takkan tak ada satu pun riwayat Nabi melafazkan niat. Jadi mereka tidak cenderung untuk menggunakan kias dalam masalah ni. Saya wallahu alam, saya cenderung pada pendapat yang kedua ni, iaitu tidak ada lafaz niat. Tidak ada lafaz niat, tetapi dalam masalah ni kita kena tahu ulama berbeza pendapat. Ada ulama yang menganjurkan, ada ulama yang tidak bersetuju. Cuma bila kita pegang pada satu pendapat yang tak setuju, kita jangan pergi marah ke, lempang ke orang yang melakukan benda ni, kerana setiap orang dia ada guru agama masing-masing. Jadi kalau orang lafaz niat sebelah kita dengar salli, so kita biar. Okey, ini orang yang belajar dengan guru yang cenderung kepada pendapat yang mengatakan lafaz niat tu ada. So kita lapang dada macam tu kan senang. Kan? Tak payah gaduh-gaduh. Kita buat macam mana kita percaya, dia buat macam mana yang dia percaya. Aman dunia. Kan? Kerana benda ni pun masalah khilafiyah. Masalah yang memang tak akan dapat kata putus yang konklusif. Setiap orang ada dalilnya, ada pandangannya. Jadi itu pandangan saya lah. So tak payah gaduh-gaduh. Okey. Perlu diingatkan bahawa lafaz niat, yakni at-talaffuz bin niyah, berbeza dengan menyebut niat dengan kuat, iaitu al-jahru bin niyah. Ada sebahagian orang dia cuba untuk mengatakan Ibn Taymiyah ni ekstrim. Lafaz niat pun kena bunuh. Sedangkan Ibn Taymiyah bukan kata lafaz niat. Ibn Taymiyah membantah orang yang baca niat kuat-kuat macam baca Fatihah tu. Itu jahru bin niyah, baca kuat-kuat. Kita dilarang untuk membaca niat kuat-kuat sehingga ganggu orang sebelah-menyebelah yang sedang solat. Itu tak boleh. Baik. Menyebut niat dengan kuat sehingga mengganggu jemaah yang lain perlu dielakkan. Terdapat ulama mazhab Syafi'i seperti Abdullah Az-Zubairi mengatakan lafaz niat adalah wajib. Ada seorang ulama dalam mazhab Syafi'i nama dia Abdullah Az-Zubairi. Dia kata lafaz niat ni wajib. Siapa tak lafaz niat, solat tak sah. Tetapi pandangan dia ini dibantah oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i sendiri. Kenapa dia kata wajib? Sebab dia kata Imam Syafi'i kata
Solat ni bukan macam puasa. Solat tidak bermula melainkan dengan lafaz. Jadi dia kata lafaz tu apa? Lafaz niat lah. Tetapi ulama mazhab Syafi'i telah membantahnya, yang mana mereka mengatakan Abdullah Az-Zubairi telah tersalah faham. Yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i, solat tidak bermula melainkan dengan lafaz itu adalah takbiratul ihram, bukannya lafaz niat. Ya. Oleh kerana dia tersalah faham, maka ulama mazhab Syafi'i tidak mengatakan pandangan ini pandangan yang tepat. Itu hanya sunat saja lafaz niat. Okey? Pada pandangan ulama mazhab Syafi'i. Adapun nukilan Ar-Rabi' yang mengatakan bahawa apabila Imam Syafi'i ingin masuk ke dalam solat, beliau berkata, Rabi' ni dia tengok Imam Syafi'i solat, dia dengar Imam Syafi'i bila nak solat dia kata, bismillah muwajjihan li baitillah wa muaddiyan li fardillah, Allahu akbar. Dengan nama Allah aku memandang Kaabah dan menunaikan fardu Allah, iaitu kefarduan yang Allah tetapkan, Allahu akbar. Imam Syafi'i sebut perkataan tu dulu sebelum nak sebut Allahu akbar. Kata-kata Imam Syafi'i ni bukan lafaz niat sebenarnya, tetapi beliau ingin mengingatkan dan menasihati diri sendiri sebelum mendirikan salat. Buktinya tidak ada pun ulama yang mengatakan lafaz niat itu sunat menganjurkan lafaz seperti ini. Jika benar ia lafaz niat daripada Imam Syafi'i pun, Syekh At-Tarifi mengatakan ia bukanlah dalil. Sebaliknya kata-kata ini yang memerlukan dalil. Jadi kalau ikut pendapat yang saya pegang, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, pendapat yang saya cenderunglah, lafaz niat ni adalah sesuatu perkara yang tidak ada dalil yang jelas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi tidak ada dalil yang jelas, maka dalam isu ni kita kata tidak perlulah. Tapi kalau ada orang buat sebelah kita, maka kita lapangkan dada. Ini perbezaan pandangan di kalangan ulama. Kita lebih orang kata apa, lebih tenang, tak payah gaduh-gaduh. Cuma kalau orang tanya kita, kau ni tak lafaz niat ke? Kita kata saya pegang kepada pendapat yang mengatakan tidak ada, melainkan pada perkara-perkara yang Nabi sebutlah, macam haji. Haji nak buat ihram tu Nabi sallallahu alaihi wasallam melafazkan niat. Jadi wallahu alam, saya rasa waktu ni cukuplah sekadar ni dulu. InsyaAllah jika ada kesempatan yang lain, kita sambung semula. Minggu depan lah kot, kita sambung semula perbincangan kita. Baik. Kita tengok soalan-soalan jika ada. Soalan daripada kawan-kawan yang mengikuti kuliah pada malam ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya, apakah syarat untuk seorang wanita itu menjadi imam dalam solat? Syarat untuk orang perempuan jadi imam tidak ada beza dengan syarat lelaki menjadi imam. Cumanya orang perempuan, ya, dia tidak boleh mengimamkan lelaki. Dia tak boleh imamkan lelaki. Dia hanya boleh mengimamkan orang perempuan sahaja. Ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana pendapat Ustaz kalau mereka yang mengikut mazhab yang berbeza-beza di dalam amalan harian? Yang ni tuan-tuan, ini soalan bagus. Yang ni dinamakan di dalam istilah usul fiqh dipanggil sebagai talfiq. Talfiq bainal mazahib. Talfiq ni maksudnya kita bertaklid dengan mazhab yang berbeza-beza dalam satu masalah. Cuma ulama berbeza pendapatlah tentang hukumnya. Ulama berbeza pendapat tentang hukum orang yang dalam satu masalah ikut mazhab ni, lepas tu ikut mazhab ni, ikut mazhab ni. Sebahagian ulama tidak membenarkan. Kenapa? Sebab dia kata mana boleh tukar-tukar. Sebab kalau dia tukar-tukar, mazhab ni kan lain-lain. Ada yang kata buat benda ni sah, ada yang kata tak sah. Lepas tu dia buat benda lain pula. Yang tu sah, yang ni tak sah. Lama-lama dia menggabungkan benda sah dan tak sah di satu tempat. Jadi benda ni tak boleh, dia kata. Okey. Tapi pendapat sebahagian ulama yang lain dia kata boleh. Dengan syarat dia ikut tu bukan kerana dia mementingkan hawa nafsu dia. Sebaliknya dia tukar-tukar tu sebab
bukan tukar, maksudnya dia ikut mazhab yang berbeza-beza tu sebab dia faham dalil tu. Kerana menurut mereka di zaman awal sebelum kemunculan mazhab-mazhab, sebelum adanya mazhab empat ni dah ada dah orang Islam. Jadi macam mana orang zaman dulu sebelum ada mazhab ni? Dah tentulah mereka mengikut guru-guru mereka. Jadi orang awam ni bila ditanya guru dia dan guru dijawab dan dia percaya dan dia yakin, maka tidak ada masalah. Jadi saya cenderunglah pada pendapat ni, iaitu kalau dia tu ikut mazhab sekian-sekian kerana memang dia faham dan dia percaya inilah yang saya percaya, inilah yang betul, bukan kerana hawa nafsu, maka tidak ada masalah. Maka tidak ada masalah. Yang menjadi masalah ni kalau dia tatabbu' rukhas. Tatabbu' rukhas ni, saya buat ni senang ni. Saya buat ni senang ni. Yang tu tak boleh lah. Yang tu tak boleh. Yang tu dikira sebagai orang yang beragama dalam keadaan mengikut hawa nafsu. Dengan hawa nafsu tak boleh. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana solat rawatib untuk orang bermusafir yang bersolat jamak Zuhur dan Asar, Maghrib dan Isyak? Okey. Orang bermusafir ada dua pendapat dalam kalangan ulama. Ada pendapat yang mengatakan orang yang bermusafir ni tak ada solat rawatib. Ini disebutkan oleh Ibn Qayyim, ya. Orang yang bermusafir tidak ada solat rawatib. Dia kata sebab Nabi SAW tidak bersolat rawatib ketika bermusafir. Yang ada cuma salat witir, yang Nabi jarang tinggal salat witir ni, ya. Manakala apa yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dia mengatakan tetap ada salat rawatib kerana di sana tidak ada larangan ataupun tidak ada dalil khusus yang Nabi SAW Nabi SAW melarang orang melakukan salat rawatib walaupun ketika dia musafir. Jadi kalau ikut pendapat ni tak ada masalah lah. So ada dua pendapat di sini, pendapat majoriti, ya, dan pendapat minoriti. Pendapat minoriti kata tak ada sebab Nabi SAW tak buat pun solat rawatib ni. Dia kata tak ada riwayat yang nak kata Nabi buat. So ini adalah khilaf yang muktabar. Khilaf yang muktabar. Majoriti kata ada. Ya, wallahu alam. Kalau nak buat pun tidak ada masalah. Okey. Cuma kalau dia pegang pada pendapat, ya, yang kata ada salat rawatib, kalau dia salat jamak, macam mana dia nak salat rawatib tu? Okey. Kalaulah kata dia salat, katalah di jamak Isyak dengan Maghrib, ya. Jadi macam mana nak buat salat tu? Salat qabliyah Maghrib tu boleh buatlah. Lepas tu bila dijamakkan salat, dia salat Maghrib dulu. Lepas salat qabliyah Maghrib, cuma salat qabliyah Maghrib ni tak termasuk dalam sunat muakkad lah, ya. Salat Maghrib, kemudian dia salat Isyak, kemudian dia salat ba'diyah Maghrib, kemudian dia salat rawatib Isyak, lepas tu baru witir. Itu pendapat yang mereka-mereka yang mengatakan salat bagi orang yang bermusafir untuk bagi orang yang musafir untuk jamak boleh nak salat rawatib. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nama kita Ashraf. Macam mana nak capai khusyuk dalam salat? Saya sebutkan tuan-tuan, khusyuk di dalam salat ni ada dua jenis. Satu khusyuk yang wajib, satu khusyuk yang sunat. Khusyuk yang wajib ialah khusyuk anggota. Sebab tu orang yang salat dia tak boleh bergerak banyak. Dia tak boleh lompat bintang. Batal solat dia. Dia tak boleh jogging setempat. Orang tengok dia jogging setempat. Orang bertanya, kau buat apa ni? Saya tengah solat, tapi alang-alang solat, saya larilah atas treadmill ni. Tak boleh. Batal solat. Kan? Jadi, itu khusyuk yang wajib. Satu lagi khusyuk yang sunnah. Ya, khusyuk yang sunat iaitu khusyuk jiwa. Cuma ia termasuk dalam kesempurnaan salat. Tapi kalau tak dapat khusyuk penuh, salat tak batal. Sebab tu orang yang terlupa rakaat dia tak batal salat dia. Kan, cuma dia sunat sujud sahwi. Kalaulah khusyuk jiwa ni wajib, saya ingat kita tak ada kerja lain lah, qada solat je lah. Kan? Qada solat je lah kerja kita. Sebab
dia terwajib apa ni, itu wajib, ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, dia tak wajib khusyuk jiwa ni, tapi dia sangat-sangat dituntut. Cuma tuan-tuan, macam mana nak dapat khusyuk yang jiwa ni? Macam mana nak dapat? Kan itulah lubbus salah. Itulah sebenarnya adalah jantung bagi salat. Yang pertama, kira apa ni, kita kena faham dulu apa bacaan-bacaan di dalam salat. Yang rukun-rukun ni kalau boleh faham dulu. Macam mana nak faham? Kena usahalah. Beli buku salat saya ni. Itu dia punya promosi secara tidak langsung, kan. Faham bacaan salat. Kita kena faham makna Allahu Akbar, kena faham bacaan doa iftitah, kena faham ayat Fatihah, kena faham. Kemudian surah-surah, biasa imam-imam kat masjid baca surah-surah lazim. Ayat juzuk surah-surah dalam juzuk amma. Juzuk amma tu pun kena bagi faham. Supaya bila imam baca, kita faham. Dan bila kita faham, baru kita hayati. Bacaan-bacaan dalam rukuk, fahamkan. Bacaan-bacaan i'tidal, fahamkan. Bila kita faham, barulah kita rasa kita sedang berinteraksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kena anggap, kena percaya dalam jiwa kita, bila kita baca je Fatihah, imam-imam ni bila kita baca imam-imam ni bila baca je Fatihah, dia kena anggap Allah Taala menjawab setiap daripada bacaan Fatihah dia. Dan kena tahu, kena anggap, kena letak dalam jiwa seolah-olah macam kita solat ni solat yang terakhir kita. Sebab Nabi SAW pernah pesan dalam hadis Musnad Ahmad, "Iza qumta ila salat fasalli salata muaddi." Bila kau bangun nak pergi solat, jadikanlah solat itu sebagai solat selamat tinggal. Jadi insya-Allah kalau kita boleh buat, ya, kalau kita boleh buat, kita akan dapat khusyuk yang dikehendaki dalam solat tu, insya-Allah. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Semoga Allah memberkati doktor. Semoga Allah memberkati tuan juga. Selain mazhab Hanafi, ada mazhab lain lagi tak yang melambatkan subuh? Semasa saya pergi ke Hong Kong dan Perth, mereka lambatkan subuh. Subuh masuk ke 3 pagi, mereka solat ke 5 pagi. Hong Kong bukan Hanafi, tapi Perth macam Syafi'i je. Ke mereka lebih practicality? Wallahu alam, sekadar itu saya tak tahu. Yang saya tahu cuma Hanafi saja. Hong Kong mungkin Hanafi, kerana China ni banyak Hanafi, India pun banyak Hanafi, Uzbek banyak Hanafi. Kalau Perth saya tak tahulah. Berkemungkinan dia orang nak practicality lah, orang nak bagi ramai orang datang salat subuh. Mungkin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, mengenai wudu, mesti buat 3 kali atau asal? Baik. Tuan-tuan, asal bagi wudu adalah sekali. Itu rukun. Sekali je. Tapi sekali tu kena memenuhi ruang anggota tu lah. Okey, itu satu. Yang kedua, sunat bagi wudu. So kita kena beza, ya. Dalam wudu ni ada yang dipanggil sebagai rukun, ada yang dipanggil sebagai sunat. Rukun basuh semua sekali. Manakala sunnah 2 kali atau 3 kali. Jadi kalau seseorang tu dibasuh sekali je, tetapi meratai seluruh anggota yang perlu dibasuh dalam wudu, maka wudunya sah. Cuma dia tak dapatlah pahala sunat. Apa yang mengatakan bahawasanya wudu ni 3 kali itu sunat? Bukannya fardu, bukannya rukun. Kerana Allah apabila suruh kita ambil wudu, Allah Ta'ala tidak menyatakan berapa bilangannya. Dan dalam hadis ada riwayat yang menyebutkan wudu ni boleh sekali, boleh 2 kali, boleh 3 kali. Jadi sebab itu para ulama mengatakan yang 2 dan 3 tu adalah sunat. Baik. Ustaz, apakah bacaan duduk antara 2 sujud yang sabit dari Nabi? Itu nanti kita akan baca, insya-Allah. No problem. Susah nak gerak.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bila perempuan menjadi imam, dibolehkan ke baca surah kuat seperti di solat subuh, maghrib dan isyak? Mana yang lebih afdal? Orang perempuan kalau dia solat bersama dengan perempuan yang lain dan tidak terdapat lelaki yang ajnabi, yang ada cuma lelaki mahram dia ataupun suami dia, maka tidak menjadi masalah untuk dia mengeraskan bacaan dia, kuatkan bacaan. No problem, boleh. Tetapi kalau ada lelaki yang ajnabi, maka hendak ajnabi ni masuk lelaki yang tak halal bagi dia, maka dia kena redahkan suara dia. Makruh dia meninggikan suara dia. Ya. Salam Ustaz, tentang salat berjemaah. Imam tertinggal rakaat. Makmum tidak ikut tapi kasih reminder. Betul lah tu. Kalau imam tertinggal rakaat, contohnya rakaat ketiga untuk zuhur tu dia dah duduk. Makmum tak payah duduk lah, bangun sambil kata subhanallah. Kalau imam degil juga, boleh mufarakah. Kerana imam telah tersalah. Sama juga bila imam bangun rakaat kelima, makmum jangan bangun ikut imam. Jangan bangun ikut imam, sebaliknya dia kena duduk dan dia kena bagi subhanallah dekat imam. Kalau imam tak duduk, dalam keadaan tu kalau imam tak duduk juga, dia ada dua pilihan. Sama ada nak tunggu imam untuk bagi salam sama-sama, ataupun bagi salam dulu sebelum imam dengan niat mufarakah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, Doktor. Salam. Akan ada reminder yang itu hari Aunty Dip tanya soalan mengenai bila kita angkat tangan untuk berdoa, memang perlu kita hadapkan tangan ke langit ya? Kiblat doa. Kiblat doa tu. Ya, demikian yang disebut oleh Al-Imam Nawawi dan ulama-ulama lainnya, berdasarkan kepada apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, disunatkan untuk kita menadah tangan ke langit apabila kita berdoa, kerana langit merupakan kiblatul doa, merupakan kiblat bagi doa. Sebab itu dalam hadis, lagi serius Nabi berdoa, lagi tinggi Nabi angkat tangan dia. Cuma di tempat-tempat yang Nabi angkat tangan dan tempat-tempat yang umum, doa yang umum. Kalau doa-doa yang memang sabit Nabi tak tadah tangan, maka kita tak perlulah tadah tangan. Kerana di sana ada doa yang Nabi memang tak tadah tangan. Contohnya macam doa dalam sujud dan doa sebelum memberi salam dalam solat. Yang tu tak perlu tadah tangan ya. Jadi jangan terkejut pula lah. Kan, kenapa tak tadah tangan pula? Sebab Nabi tak tadah tangan di tempat tu. Kalau semua duk faham tadah tangan, tengah-tengah sujud dia tadah tangan pula kan. Jadi pelik lah pula kan. Baik. Lagi satu Prof, dalam buku wirid tulisan Dr. Abdullah Yassin, dia tulis kat sini doa ketika masuk ke dalam saf. Dia ada bagi fadilat dia, Doktor. Dia tulis, dia kata siapa antara kamu yang membaca doa untuk masuk ke saf, sahabat menjawab, kalau begitu dibunuh kudamu dan kamu mendapat mati syahid. Begitu tinggi dia punya fadilat tu. Jadi bagaimana status hadis ni, Prof? Dia tulis sini hadis hasan. Nanti bagi kat saya check. Saya tak pernah dengar hadis tu ya. Terima kasih. Okey. Salam Ustaz. Ini ada soalan ni. Contohnya kalau kita pergi negara lain yang mazhabnya tak sama dengan kita kena ikut mazhab tempat tu ke? Ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, amalan peribadi kita yang tak ada kaitan dengan undang-undang dia. Dan tak ada kaitan dengan peraturan negara dia. Yang tu kita buatlah mazhab kita yang kita pegang. Kan? Orang tak boleh kacau kita. Tapi kalau terlibat dengan undang-undang dia ataupun peraturan dia, contohnya dekat masjid dia dah lantik dah imam mazhab Hanafi untuk solat di masjid dia, so kita follow lah. Tapi kalau lah kata apa yang dia buat tu menyebabkan, contohnya lah imam tu mazhab Hanafi, dia tak kunut subuh, so kita tak payahlah kunut, kita ikutlah belakang dia kan. Sebab bersama dalam satu kesatuan tu dengan imam yang dilantik oleh penguasa di situ, selagi mana mazhab itu adalah mazhab muktabar, maka tidak menjadi masalah untuk kita ikut, bahkan dituntut untuk kita ikut supaya tidak berlaku perpecahan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bila masbuk solat imam dah tahiyat akhir, kita duduk tawarruk atau iftirash? Secara zahirnya duduk iftirash kerana itu bukan solat yang terakhir untuk kita. Kerana di dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, sahabat menyebutkan Nabi tawarruk ni bila solat yang terakhir dia. Mak banyak soalan ni. Doktor, saya masuk kerja 6.30 pagi. Lah ni waktu subuh awal. Saya solat fardu dulu, kemudian masuk kerja. 6.45 pagi, saya balik, saya tunaikan salat sunat qabliyah subuh. Adakah betul apa yang saya buat? Maksudnya tak sempat lah nak solat qabliyah subuh kalau sebelum kerja. Kalau orang tu tak sempat, dia memang tak sempat, dia kena pergi kerja, maka tidak mengapa untuk diqadakkan lepas daripada subuh. Cuma memang ada ulama berbeza pendapat, solat sunat qabliyah subuh ni adakah boleh ditunaikan lepas subuh terus ataupun kena tunggu matahari naik pada waktu duha dulu. Ada dua pandangan, tetapi pendapat yang sahihnya adalah dibenarkan bersolat di waktu lepas subuh walaupun matahari belum naik, berdasarkan kepada hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari yang mana Nabi SAW pernah menunaikan salat selepas asar, iaitu solat rawatib zuhur. Nabi SAW solat lepas asar, walaupun lepas asar tu solat walaupun lepas asar tu adalah waktu larangan solat, tetapi Nabi solatnya, bila orang tanya kenapa, Nabi kata kerana telah datang rombongan yang menyebutkan Nabi SAW daripada melakukan solat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah rukun qauli untuk solat fardu berbeza ikut 4 mazhab? Ada yang berbeza, ada yang sama. Umpamanya macam membaca bismillah di dalam Fatihah. Adakah baca kuat atau baca slow? Berbeza pendapat. Kemudian nak baca tak bismillah tu ke tak baca? Pun ada berbeza pendapat. Nanti kita akan tengok serba sedikit perbezaan ulama dalam masalah ni. Kalau flight pukul 3 petang sampai Al-Usta pukul 4 petang, so kita solat zuhur kat rumah dulu, betul? Lepas tu sampai Al-Usta kita asar macam biasa, and malam baru jamak maghrib isyak. Saya tak faham soalan ni, saya tak tahu Al-Usta tu rumah dia ke bukan. Kalau rumah dia tak bolehlah jamak dah sebab dah sampai. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Bagaimana jika seseorang itu solat fajar lewat 5 minit sebelum selesai waktu, ketika melakukan salat rakaat pertama masih dalam waktu, namun rakaat kedua luar waktu? Adakah salatnya masih sah ataupun telah terbatal dan harus qada salat? Nabi SAW kata dalam hadis, man adraka raka'atan minal fajri qabla an tatlu'a asy-syams faqad adraka al-fajr, ataupun man adraka raka'atan minal 'asr qabla an taghriba asy-syams faqad adraka al-'asr, atau kama qala. Nabi mengatakan siapa yang dapat satu rakaat daripada asar sebelum terbenamnya matahari, maka dia dikira dapat asar. Maksudnya kalau dia selesai satu rakaat, dah siap dua, orang kata apa, dah siap selesai dua sujud, dah bangun dah daripada sujud yang kedua, lepas tu keluar waktu, maksud dah habis dah satu rakaat, maka solatnya dikira sah, tak perlu qada.
Okey, soalan ni banyak ni tuan-tuan. Ada 50 soalan dekat saya ni. Saya tak sempat nak jawab semua. InsyaAllah kita jumpa pada minggu depan. Terima kasih kepada Nur Islam Academy yang telah menganjurkan majlis pada malam ini. Saya minta maaf banyak-banyak kalau soalan tuan-tuan saya tak dapat nak jawab. Jadi minta maaf kalau terkasar bahasa tersilap kata. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.